Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Muhaimin bin Muhammad Rafi, nombor metrik 050343 daripada ISM Ijazah Sarjana Muda Usuluddin semester 7. InsyaAllah hari ini saya nak buat satu pembentangan subjek dirasah an-nasiyah daripada bimbingan Prof Madya Dr. Syekh Abdul Afi bin Syekh Omar. Pembentangan berkenaan hikam ketujuh, iaitu janji-janji Allah. Kita terus kepada pembentangan kita yang ketujuh, pembentangan hikam yang ketujuh. La yushakkikannaka fi wa'di adamu wuku'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna fi dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Hikam yang ketujuh ini bermaksud jangan kamu merasa ragu-ragu terhadap janji-janji Allah yang belum lagi berlaku, walaupun telah tiba waktu yang dijanjikan, supaya mata hati kita tidak menjadi kabur dan nur iman yang berada di dalam hati tidak terpadam. Hal ini bermaksud sekiranya janji-janji Allah yang telah kita mohon ataupun yang kita telah berdoa, apabila tidak tertunai pada tepat pada waktunya, janganlah kita merasa ragu-ragu terhadap janji-janji Allah, kerana ragu-ragu terhadap janji-janji Allah ini mampu untuk mengkaburkan hati kita dan juga nur iman kita. Kita terus kepada mufradat berdasarkan beberapa mufradat yang terdapat dalam kalam hikmah yang ketujuh ini. Yang pertamanya Atashkiku bermaksud at-taraddadu fi wuku'il wa adamihi. Yang bermaksud taraddadu iaitu berbolak-balik ataupun berbilang-bilang. Yang bermaksud kita ragu-ragu terhadap waktu dan masa. Taraddadu fi wuku'i wa adamihi. Kita berasa ragu-ragu terhadap janji Allah sama ada waktu ataupun masa. Sekiranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin terhadap sesuatu perkara dan pada waktu dan masa itu sekiranya tidak berlaku, janganlah kita rasa ragu-ragu, kerana ragu-ragu itu berdasarkan hikam yang ketujuh tadi mampu untuk menggelapkan hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu janganlah kita taraddud fi wuku'i wa adamihi, janganlah kita rasa ragu-ragu terhadap janji-janji Allah sekiranya tidak berlaku. Kita terus kepada kalimah yang kedua, iaitu al-wa'du, yang bermaksud al-ikhbaru biwuku'i syai'in fi mahalli. Yang bermaksud al-ikhbaru iaitu pengkhabaran ataupun berita, biwuku'i mengenai sesuatu, biwuku'i syai' mengenai sesuatu perkara, fi mahalli pada waktunya, iaitu pemberitahuan sesuatu perkara pada waktunya. Kita terus kepada kalimah yang ketiga, iaitu maw'udin, yang bermaksud al-mukhbiru bih, al-mukhbiru bih, al-mukhabbir bih, al-maw'udi al-mukhabbir bih, yang bermaksud yang dijanjikan. Yang seterusnya kalimah yang keempat, al-qadhu, yang bermaksud berkurangnya at-takhassus, al-tankisu lahu wa ghassu min martabati, berkurangnya cahaya mata hati dan cacat cela terhadap martabat kerohanian. Ya, betul lah apabila kita ragu-ragu dan musyrik terhadap janji-janji Allah apabila tidak berlaku, maka cahaya dalam hati kita ini akan berkurang. Malah lebih teruk apabila hati kita menjadi gelap, maka segala janji-janji Allah itu kita tidak percaya lagi, maka bahaya perkara ini. Jadi seharusnya kita percaya terhadap janji-janji Allah sama ada perkara itu berlaku ataupun belum berlaku. Seterusnya kita akan pergi kepada kalimah yang seterusnya, al-basirah. Ma makna basirah? Akuwatu muhayyati li idraki ma'ani,
yang bermaksud al-basirah, iaitu mata hati. Satu kekuatan mata hati ataupun potensi, saya lebih suka kepada penggunaan mata hati. Satu kekuatan mata hati yang membolehkan seseorang itu memahami sesuatu makna yang tersirat. Hal ini bermaksud sekiranya Allah menginginkan seseorang itu memahami sesuatu perkara yang di sebalik mata, memahami sesuatu perkara yang tersirat, maka insya-Allah Allah akan bagi kepada hamba-Nya. Seterusnya, makna yang terakhir saya memilih as-sarirah ataupun asir, iaitu sir, rahsia-rahsia Allah. Sir as-sarirah yang bermaksud al-quwwatu musta'idatu litamkuni amala wa ma'rifah, yang bermaksud rahsia yang tersimpan pada lubuk hati untuk menetapkan ilmu dan makrifat. Asir ni kita sebagaimana tahu, al-qalbu tu benda yang kita jelas nampak, tapi asir ni benda yang terdapat di dalam hati kita. Apabila asir itu kuatnya beriman kepada Allah Subhanahu taala, insya-Allah walaupun janji-janji Allah itu tidak berlaku, kita masih lagi berpegang bahawasanya janji-janji Allah itu pasti akan berlaku. Walaupun tidak terjadi di dunia, insya-Allah berjadi di akhirat, insya-Allah. Kita terus kepada slide yang seterusnya. Wa'lam. Okey. Wa'lam annal nafsu wal aqlu war ruh asir syai'un wahidun. Ketahuilah bahawasanya an-nafsu, iaitu nafsu, dan aklu, dan akal, dan hati, roh, dan juga sir merupakan satu unsur. Satu unsur apa? Satu unsur latifah rabbaniyah, iaitu setiap manusia pasti akan ada dekatnya. Seterusnya kita akan pergi kepada makna kalimah an-nafsu. Ma makna an-nafsu? Nafsu yutraku syahwati. Nafsu yutraku syahwati, iaitu nafsu itu berkaitan dengan syahwat, nafsu syahwat. Seterusnya al-aqlu yudrakul ahkamu syar'iyah. Akal berkaitan mencapai sesuatu hukum syariat. Seterusnya kalimah al-qalbu war ruh. Setengah kitab, contohnya kitab saya ni, dia tak ada perkataan al-qalbu, tetapi al-qalbu dan ruh itu dia duduk sekali. Al-qalbu war ruh yudraku tajalliyat wal waridat. Hati dan ruh adalah untuk menzahirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga wal waradat, untuk menzahirkan kebesaran, untuk menzahirkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya perkataan yang terakhir, as-sirru. Makna as-sirru yad'uruku tahqiqati wal tamkinati, iaitu sir merupakan rasa yakin yang meresap masuk ke dalam lubuk hati seseorang. Apabila sir ini diisi dengan perkara yang buruk, maka segala janji-janji Allah itu sukar untuk kita percayai ataupun terima. Tetapi sekiranya sir itu penuh dengan cahaya keimanan, insya-Allah walaupun janji-janji Allah itu tidak berlaku ataupun masih belum berlaku di dunia ini, ataupun tempoh janji itu berlakunya lama, insya-Allah kita percaya terhadap janji-janji Allah itu. Seterusnya kita akan pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu berkenaan Syekh Ibn Ajibah. Qultu, berkata Syekh Ibn Ajibah, idza wa'adaka al-haqqu ta'ala bi syai'in ala lisani wahyi wa ilhami minan nabi wal wali. Allah menjanjikan satu perkara terhadap kamu melalui Al-Quran dan ilham yang telah diturunkan kepada para nabi dan juga para wali. Al-Quran dan wahyu diturunkan kepada nabi, dan juga ilham yang diberi kepada wali ataupun mana-mana hamba yang dikehendaki. Syekh Ibn Ajibah ingin memberitahu bahawasanya sekiranya janji-janji Allah itu tidak tertunai, maka
maka fala tashukka ayyuhal muridu fi zalika wa'di in kunta sadiqan. Muridan, pada seorang murid, maka Syekh Ibn Ajibah memberitahu kepada pelajarnya sekiranya janji-janji Allah tidak tertunai. Yang pertama tadi, fala tushakka, janganlah pernah kamu rasa sekiranya janji-janji Allah itu tidak berlaku. Sekiranya kamu merupakan seorang yang sodik, seorang yang benar. Sekiranya kita seorang yang benar, maka kita janganlah kita rasa ragu terhadap janji-janji Allah. Yang seterusnya, kedua, fa in lam ta'ayyanu zamanuhu fal amru wasi'. Sesungguhnya sekiranya tidak terlaksana janji-janji Allah itu menunjukkan bahawasanya fa amru wasi', bahawasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sangat luas. Yang seterusnya, yang ketiga, waqad yatulu zamani waqad yaksur, maka masa untuk terlaksana janji-janji itu memerlukan tempoh waktu yang lama untuk dilakukan pada waktu yang singkat. Jadi kita perlu bersabar, bahawasanya janji Allah itu memerlukan tempoh yang lama untuk dilaksanakan. Padahal Allah boleh lakukan secara serta-merta, tapi untuk dilakukan pada waktu yang tertentu agak mustahil untuk bagi seorang manusia. Jadi tempoh waktu yang perlu dilakukan janji itu memerlukan waktu yang lama. Yang terakhir, fala tashakku fi wa'di anhi wa itala zamanah. Fala tushakku fi wuku'adi wa in talu zamanuh. Untuk panjang masa untuk laksana janji itu, maka sekiranya memerlukan janji-janji itu perlukan waktu yang panjang untuk terlaksana. Seterusnya, ini merupakan beberapa contoh daripada Nabi. Fala tushakku fi wuku'i wa in talu zaman. Wa qad kana baina du'ain Sayyidina Musa wa Harun ala Fir'aun Rabbana mis ala amwalihim arba'una sanah. Hal ini bermaksud doa Nabi Musa dan juga Nabi Harun terhadap Fir'aun terlaksana 40 tahun kemudian. Maksudnya doa para Nabi juga terlaksana 40 tahun kemudian apabila Nabi Allah Musa mendoakan kepada Fir'aun. Maka tempoh yang diperlukan juga merupakan tempoh yang agak lama, iaitu 40 tahun. Seterusnya, itu saja untuk pembentangan saya kali ini. Kesimpulannya, segala janji-janji Allah itu pasti akan berlaku. Kita sebagai umat Islam perlu beriktikad bahawasanya sekiranya janji-janji Allah itu tidak berlaku di dunia, maka insya-Allah janji-janji Allah itu di akhirat pasti akan ada. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.